Baik, kita akan tunggu 6 orang baru kita akan start live ini. Kita akan tunggu 5 orang baru kita akan start live ini. Kita akan tunggu seramai 6 orang baru kita akan start perbincangan. Okey, baik, dah cukup 6 orang. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Ben Ali kerana telah memanggil saya sehingga saya buat kali kedua untuk berkongsi berkenaan tajuk kuliah di Kubu. Pertama sekali saya merasakan bahawa saya ini tidaklah layak untuk sentiasa live mengupas topik-topik seperti ini kerana saya hanya seorang pelajar. Saya hanya seorang pembaca. Saya bukan ada lulusan sejarah, saya lulusan Meskom saja. Akan tetapi saudara Ben Ali asyik mengajak saya bila nak live maka saya ikutlah apa yang dia nak. Jadi tema yang dibawa oleh Kubu pada minggu ini adalah pemikiran Islam. Jadi time Ben Ali ajak saya untuk kupas tentang pemikiran Islam, saya baru sahaja menulis tentang pertembungan di antara kelompok Islam dan politik kerajaan Melayu pada abad ke-19 dan 20. Kenapa saya memilih isu Melayu? Kerana saya merasakan Melayu adalah dekat dengan diri kita. Rata-rata yang melihat video ini adalah orang Melayu. Tak kira di mana perjuangan kita, di mana ideologi kita, kita masih orang Melayu dan beberapa pemikiran Melayu yang dibincangkan oleh orang sosiologi, sejarawan, sedar tak sedar masih ada di minda kita. Jadi saya rasa topik yang akan saya bahas hari ini, yang akan saya kongsi, amatlah dekat kepada jiwa masyarakat yang melihatnya. Dan saya berharap selepas ini pihak Kubu dapat memfokuskan topik perbincangan isu Melayu kerana isu Melayu adalah isu yang penting untuk sama-sama kita melihat apa masalah orang Melayu. Dan pihak Kubu mungkin boleh jemput orang-orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih berpendidikan daripada saya seperti Profesor Ahmad Adam, Dr. Azhar Ibrahim, Prof. Ahmad Murad Merikan, Ahmad Muziru, Wan Huzairi dan juga Muhammad H. Roslan. Itu pun boleh kita jemput untuk sama-sama kita bincang tentang isu Melayu ini. Kerana walaupun setengah orang dia ada pemahaman yang berbeza berkenaan Melayu, ada yang melihat negatif, ada yang melihat positif, saya melihat rata-ratanya memiliki niat yang ikhlas, iaitu demi mengubah nasib bangsa Melayu. Jadi oleh sebab itu saya cadangkanlah selepas ini pihak Kubu boleh buka tema pemikiran orang Melayu, kita jemput orang-orang pakar seperti itu. Baiklah, berbalik kepada tajuk kita, iaitu pertembungan di antara kelompok Islam dan politik kerajaan Melayu pada abad ke-19 dan 20. Kita harus mengetahui bahawa Islam amatlah penting di dalam ideologi bangsa Melayu di Malaysia pada zaman moden ini. Kerana seseorang dianggap sebagai Melayu menurut perlembagaan harus beragama Islam. Jika anda orang Kedah, anda orang Kelantan, akan tetapi anda bukan Islam, maka anda tidak boleh dipanggil oleh sebagai Melayu. Bahkan ada orang, dia tak ada darah Melayu, dia berdarah Arab, tapi dia berbahasa Melayu, dia beragama Islam, dia pun boleh jadi Melayu. Jadi Islam itu amat penting dalam pembentukan identiti bangsa Melayu itu sendiri. Namun pada abad ke-19 dan abad 20 merupakan satu zaman yang mana kesedaran Islam ini semakin meluas. Ia bermula di Timur Tengah. Yakni pada ketika itu kuasa imperialisme Eropah semakin naik. Apabila kuasa imperialisme Eropah semakin balik, masyarakat Islam juga semakin mundur dan orang Eropah makin keterhadapan berbanding orang Islam di dalam sains dan ekonomi itu sendiri. Maka oleh sebab itu, melihat kemunduran orang Islam, wujud tokoh-tokoh intelektual ataupun ulama cuba nak mencari penyelesaian di mana silapnya orang Islam itu. Maka di Mesir kita lihat wujud tokoh-tokoh seperti Said Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh, yang mana mereka berusaha untuk
mereformasikan masyarakat Islam itu sendiri dan mengubah pemikiran orang Islam. Dan bukan sahaja orang-orang progresif, kita juga melihat ada juga orang-orang yang bersifat konservatif dan puritan yang memperjuangkan benda ini, seperti Arab Saudi yang dipimpin oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bersama Bani Saud. Kesemuanya adalah untuk mencari penyelesaian di mana lemahnya umat Islam itu. Maka di dalam perbincangan mereka, mereka cuba mendiagnosis, mencari di mana kelemahan kita. Mereka berbincang dari segi politik, sains, ekonomi, sosial dan sebagainya. Dan antara yang dibincangkan mereka, punca kelemahan orang Islam adalah menurut mereka daripada segi politik. Kerana mereka melihat politik kita dipimpin oleh pemerintah yang lemah, bersifat kuku besi dan suka melakukan korupsi. Maka hasil pemikiran terutamanya Muhammad Abduh lah yang banyak mengembangkan pemikiran Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Orang-orang Melayu atau orang-orang Nusantara yang belajar di kawasan Tanah Melayu ini, mereka terpengaruh dengan idea itu. Jadi apabila mereka pergi balik ke Tanah Melayu, mereka cuba nak menyerap apa yang dipelajari mereka dan cuba nak mengaplikasikannya di Tanah Melayu itu sendiri. Maka dari segi politik, apabila tokoh di sana mengkritik kerajaan Uthmaniyah contohnya, maka orang-orang Melayu yang di sana yang balik ke sini, mereka cuba mengaplikasikannya, mereka nak mengkritik sistem feudal politik Melayu itu sendiri. Apakah itu sistem feudal? Saya teringat, saya ada tulis satu artikel. Saya tulis satu artikel berkenaan sistem ekonomi feudal menyekat daya keusahawanan masyarakat peribumi Melayu. Dalam itu, saya mengkritik golongan-golongan raja, golongan-golongan pembesar yang mana mereka hanya kaya sama mereka dan orang-orang bawahan tak mampu untuk naik ke hierarki atas. Jadi ada orang mengkritik saya, dia tunjuk contoh orang Melayu yang berdaya saing itu adalah pembesar-pembesar, orang-orang kaya di sistem perak. Ini membuktikan dia tidak faham feudal itu. Kerana dalam konteks negara kita, feudal itu adalah ketaatan orang kepada raja dan juga pembesar-pembesar itu juga berkuasa. Maka apabila dia nak menjawab tulisan saya menggunakan feudal dalam kalangan pembesar-pembesar perak dan sebagainya, makna dia hanya menyokong feudal saja. Jadi sistem feudal ini banyak ditentang oleh orang-orang yang terpengaruh di Mesir itu. Kemudian mereka dianggap golongan Islam modernis dan mereka cuba untuk mengubah politik dan sosial orang Melayu itu. Jadi apabila mereka membawa pemikiran baru di Tanah Melayu ini, maka mereka dianggap sebagai kaum muda sebab mereka anggap orang baru. Kaum tua pula adalah orang-orang lama yang masih berpegang kepada sistem lama. Jadi antara tokoh yang terlibat dalam perkara ini adalah Syed Al-Hadi dan Syekh Tahir Jalaluddin. Begitu Zabbar, dia pun termasuk orang yang menyokong kaum muda. Jadi perjuangan kaum muda ketika itu, seperti Syed Al-Hadi, dia lebih mengajak orang Melayu untuk memanggil diri mereka sebagai ummah. Jadi apa yang dapat kita faham? Golongan-golongan Islamis apabila mereka cuba ingin membawa pembaharuan, mereka tak menekankan konsep bangsa Melayu. Mereka tak suka konsep bangsa. Tapi mereka lebih memperjuangkan penyatuan ummah di bawah lembayung Islam. Tak kira anda Melayu, anda Cina, anda India, anda Arab, anda Mamak, tapi anda Islam, kita sama-sama bersatu. Ini perjuangan golongan ini. Namun, disebabkan majoriti orang Islam atau yang disebutkan ummah itu adalah maka kebanyakan tulisan-tulisan mereka lebih berfokuskan kepada orang Melayu itu sendiri. Jadi mereka mengkritik perjuangan bangsa dan mereka juga mengkritik politik kerajaan Melayu itu sendiri. Jadi pengkritik-pengkritik Islam seperti Syed Al-Hadi dan sebagainya ini, mereka antara benda yang mereka kritik dalam politik, yang seperti topik akan kita kupas, sebenarnya banyak benda mereka kritik tapi kita fokus politik. Benda yang mereka kritik adalah mereka mempersoalkan sikap pembesar Melayu yang dilihat terlalu mengejar pangkat dan darjah kebesaran, serta majlis kerajaan yang dilihat membazir dan tidak mendatangkan manfaat langsung menurut mereka. Kita kena faham golongan-golongan pembesar ini, mereka sangat mengutamakan adat istiadat yang besar-besaran, adat istiadat yang sangat menurut adat. Kerana apa? Kerana kedaulatan dan kekuatan sultan itu menurut pengkaji-pengkaji sejarah
dilihat dengan bagaimana dia mengurusi adat istiadat. Di samping itu, orang Melayu juga suka, orang pembesar ini dia suka kejar nama. Dia suka kejar nama dan darjah kebesaran. Ini diceritakan oleh kolonial British seperti di Kelantan. Dia mempersoalkan kerana sikap Sultan ni terlalu fokus sangat dengan adat istiadat dan sebagainya. Dan kita tak perlu pergi jauh-jauh. Kita tengok sendiri di zaman kini, apabila kita melihat orang-orang kita yang suka, orang kaya-kaya ni, mereka suka dapat gelaran Datuk. Bahkan ada yang beli jawatan Datuk itu sendiri. Dan orang Melayu itu, golongan-golongan ini, pengkritik Islam, golongan Islamis modernism kaum muda ini, mereka juga mengkritik sikap masyarakat Melayu yang dilihat terlalu tunduk kepada raja. Mereka kata kepatuhan kita adalah kepada Islam. Kita kena faham pemikiran orang Melayu, walaupun ada juga yang menentang raja, tapi kebanyakan mereka sangat taat kepada raja. Mereka taat membuta tuli kepada orang atasan mereka. Oleh sebab itu, raja pembesar sekalipun boleh buat apa-apa sahaja. Kerana orang Melayu pantang menderhaka kepada raja. Kita lihat depa reda duit kena ambil, depa reda tanah kena ambil, sebab itu hak dia. Kesetiaan orang Melayu itu kepada raja. Dan sebagai contoh, kita bentuk hikayat-hikayat. Hikayat-hikayat banyak menunjukkan sikap pembesar raja ini berbuat zalim, tapi depa reda. Depa reda sebab pantang orang Melayu melawan raja, dan melawan raja boleh kena daulat, dan melawan raja boleh dianggap derhaka. Sebagai contoh, dalam hikayat Sularatul Salatin ada diceritakan mengenai Sultan Mahmud. Dia pergi main dengan bini Tun Biajit. Dia main, Tun Biajit mengamuk. Dia nak tombak, tapi dia tak boleh. Sebab dia itu raja, pantang orang Melayu melawan rajanya. Orang Melayu mesti taat pada raja. Ini yang dipersoalkan oleh gerakan-gerakan Islam ini. Kerana apa? Kerana ini bertentangan dengan nilai Islam. Baiklah, sebagai orang Sunni lah Kalau Syiah memang mereka akan fokus Ali lah kan. Tapi orang Sunni, politik ideal bagi mereka adalah Khulafa Ar-Rasyidin. Apabila kita melihat Khulafa Ar-Rasyidin, adakah Khulafa Ar-Rasyidin itu menepati politik-politik Raja Melayu? Kerana kita melihat khalifah-khalifah seperti Umar, dia bersedia dikritik oleh rakyatnya, termasuk wanita. Dan kita melihat juga Khalifah Ali bin Abi Talib, dia seorang pemerintah, dia seorang khalifah, namun dia juga masuk ke mahkamah. Dia masuk ke mahkamah dia dengan orang Yahudi atas isu baju besi itu, dan dia pun kalah di mahkamah. Kita lihat tiada yang kebal dalam Islam. Hatta di pemerintah, dia buat salah, dia kena dakwa juga. Inilah yang dikritiklah oleh golongan-golongan Islami ini. Mereka lihat bertentangan dengan nilai keislaman itu sendiri. Nak tengok bateri, takut habis mampu. Okey. Tapi walaupun pada abad ke-19 dan abad ke-20 ini merupakan tahun yang rancak dengan lahirnya orang-orang yang terpengaruh daripada Mesir dan sebagainya, kita tak boleh kata sebelum itu tak ada perdebatan atau perselisihan antara golongan pemerintah dan golongan Islam atau golongan intelektual Islam. Kerana menurut Tom Pires ni adalah seorang, seingat saya, pengembara Portugal dan sejarawan Portugal lah. Banyak catatan-catatan dia. Cina tempat-tempat yang dia belayar tu dijadikan rujukan. Dalam The Summer Oriental of Tom Pires, halaman 253 pada 254, buku ini ditulis pada abad ke-16. Tom Pires menyatakan ada seorang Sultan Melaka ini, dia ingin menjadikan Melaka ini sebagai Mekah. Jadi ketika itu timbullah pelbagai perselisihan dengan orang-orang ulama di situ. Dan catatan ini menunjukkan bahawa golongan pemerintah dan elit raja risau akan ibadah haji itu sendiri kerana dia mampu mewujudkan kesetiaan yang bersifat alternatif. Kerana kita kena tahu apa yang penting dalam politik feudal adalah kesetiaan kepada raja. Sebelum konsep nation state, sebelum perjuangan nasionalisme Melayu, orang Melayu pemikirannya bukan untuk bangsa. Orang Melayu pemikirannya setia pada raja, ketaatan kepada raja. Dan orang Melayu tak boleh hidup tak ada raja. Mereka boleh pindah-pindah. Mereka boleh tak suka raja tu, mereka pergi negeri lain, tapi asalkan ada raja. Jadi raja tak sukalah bila orang mampu mengalihkan apa-apa ketaatan yang bertentangan. Inilah yang dicerita oleh Tom Pires, menunjukkan ada je perselisihan antara ulama' dan raja ini, tapi yang makin rancak pada abad ke-19 dan abad ke-20. Selain itu, golongan ini, golongan kaum muda lah, paling simple kita sebut kaum muda lah,
Mereka juga mengkritik akan undang-undang istana diraja kerana dikatakan mengutamakan hukum adat berbanding syariat Islam itu sendiri. Walaupun kita hukum kanun Melaka, semua tu depa ada hukum-hukum Islam, tetapi golongan kaum muda lihat depa sebenarnya atas kertas saja, tapi depa lebih fokus kepada undang-undang adat itu sendiri. Bahkan ada pengkaji mengatakan sebenarnya hukum Islam pada zaman itu lebih bersifat alternatif. Sebagai contohlah, hukum kanun Melaka ada diceritakan orang yang mencuri didenda, tetapi menurut hukum Tuhan kena potong tangan. Jadi mereka melihat dia bersifat alternatif. Mereka kena mengutamakan adat Melayu itu sendiri. Jadi ini antara isu-isu yang dibangkitkan oleh golongan-golongan Islamis ini. Sama ada kita setuju tak setuju, itu boleh kita berbincang lah. Tugas saya ini untuk mencerita apa pandangan golongan itu kepada golongan politik Melayu itu sendiri. Begitu juga upacara-upacara raja. Kita lihat raja sekarang pun ada macam mandi semua kan. Depa tak suka. Depa kata ini masih mempunyai pengaruh Hindu dan Buddha. Jadi apa kita lihat, golongan-golongan modernis ini, golongan kaum muda, mereka bersifat amat, apa orang panggil depa macam tak sukalah banyak pengaruh-pengaruh Hindu Buddha ni. Depa cuba nak buang. Jadi apabila golongan-golongan ini cuba bangkitkan, jangan berani lawan mengkritik raja, mereka juga bangkit supaya kita kembali kepada syariat Islam. Ini menyebabkan kebimbangan oleh golongan pembesar. Namun harus diketahui bahawa gelombang ini sebenarnya tak berlaku di tanah Melayu sahaja. Seperti saya cerita di awal introduction itu, bahawa ini banyak berlaku di tempat-tempat yang seperti tanah Arab. Isu berkenaan undang-undang ini bukan orang-orang kaum muda juga. Kerana kita lihat di tanah Arab juga ada satu kelompok yang dipanggil Wahhabiyah. Mereka juga menentang Turki Uthmaniyah atas isu undang-undang. Sebab kita tahu Uthmaniyah ini melakukan tanzimat, iaitu dia menerima pengaruh-pengaruh undang-undang France. Jadi orang-orang Wahhabiyah, mereka mengkritik Uthmaniyah sampai ada yang mengkafirkan Uthmaniyah. Jadi isu ini berlaku di serata tempat. Dia bukan berlaku di tanah Melayu saja. Ia adalah bermula seingat saya di tanah Arab, kemudian dia merebak ke tanah Melayu. Hasil daripada pembelajaran orang-orang yang belajar di sana bawa balik, mereka main dengan idea mereka. Di Minangkabau juga berlaku, orang-orang yang belajar di sana di Mesir semua, mereka balik, mereka nak mengubah sikap itu, iaitu orang-orang di Minangkabau, mereka menentang amalan-amalan orang Minangkabau yang suka sabung ayam dan menghisap candu. Begitu juga mereka menentang monarki di Minangkabau, iaitu Piaga Ruyong. Di samping itu, disebab itu lahir satu kelompok padri. Mereka ni kelompok-kelompok nak mengembalikan syariat Islam. Mereka ini berasal daripada Pedih, saya rasa, sebab itu dipanggil padri. Yang mana mereka ini menyerang wilayah-wilayah yang mana menurut mereka tak menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, yang Kapiang. Mereka serang tempat-tempat orang Batak. Dan saya sendiri adalah berdarah Mandailing. Kita tahu orang Mandailing pun masuk Islam sebab golongan-golongan padri ini. Dan mereka sangat memaksa lah. Begitu juga pada tahun 1811, benda ini mendapat perhatian British, iaitu Sir Stamford Raffles. Sir Stamford Raffles berkata dalam Memoir of Life and Public Service of Sir Thomas Stamford Raffles yang ditulis oleh Sophia Raffles. Dia berkata bahawa perjuangan yang berterusan antara pendukung Melayu lama, golongan haji dan para agama lain sangat berkeinginan untuk memperkenalkan undang-undang Islam. Jadi orang yang belajar haji, yang pergi Mekah terpengaruh, yang pergi balik, mereka menentang undang-undang adat istiadat itu sendiri, adat-adat Melayu itu sendiri. Dan Sultan di Delhi, saya lupa sebutan dia apa, bukan boleh check. Delhi saya rasa Delhi. Delhi di Sumatera Timur. Itu pun kerajaan Melayu. Kita kena tahu kerajaan Melayu ini bukan je di Semenanjung Tanah Melayu, di Sumatera, di pesisir Riau, itu pun dianggap sebagai Melayu. Etnik di sana mereka dianggap sebagai etnik Melayu. Kita dah bangsa. Yang mana Sultan itu, dia pernah hantar surat kepada British di Pulau Pinang, iaitu dia mengadu golongan pembaharu Islam ini menyerang negeri-negeri di Sumatera ini dan menagih ufti supaya patuh pada undang-undang Islam. Seperti saya cerita tadi, kaum padri ni mereka pergi serang semua. Mereka ni sangat ganas. Kalau mereka hidup sekarang, mungkin orang anggap mereka ni IS kot. Tapi saya ada baca juga kajian kata mereka ni, walaupun orang tuduh mereka Wahabi, akidah mereka sebenarnya Asy'ariyah. Dan mereka mengikut tarikat Naqsyabandi. Itu kena tanya siapa yang kaji pasal kaum padri lah. Jadi
Bangkitan Pembaharu Islam ini, saya dah cerita dia menimbul kebimbangan golongan feudal Melayu. Dia juga mendapat perhatian daripada penjajah barat seperti Belanda dan British. Belanda dia cuba nak mengatasi masalah ini dengan membezakan Islam sebagai agama dan Islam sebagai politik. Jadi Belanda, kalau anda mengamalkan Islam dengan politik, dengan perjuangan, itu mereka akan perhati. Tapi kalau anda sekakat amalkan Islam, maka Belanda tak ada masalah. Di British pula, kalau kita tengok zaman Stamford Raffles, Raffles cuba untuk melemahkan unsur Islam. British juga, antara cara-cara nak melemahkan unsur Islam atau pengaruh daripada Timur Tengah, mereka cuba untuk menggalakkan tulisan Melayu daripada berlaku dalam huruf Rumi. Berlaku dalam huruf Rumi. Ini yang dilakukan oleh Stamford Raffles. Tetapi walaupun British nampak dia pun risau akan benda tu, tapi British sebenarnya dia masih lagi pegang kat prinsip, iaitu dia tak ingin sangat mencampuri urusan agama masyarakat di tanah jajahan mereka. Oleh sebab mereka tak nak campur urusan agama, kita lihat perjuangan gerakan kaum Islamis yang kaum muda ini, dia lebih berjaya di kawasan-kawasan yang tiada sultan, iaitu seperti di Singapura, Melaka, Pulau Pinang. Ini tempat paling senang nak sebar perjuangan kaum muda. Sehingga kini, kalau hampa nak tengok geng-geng Salafi ni, hampa tengok banyak kat mana? Dekat Pulau Pinang. Singapura dah bukanlah kot. Singapura saya tak pastilah. Tapi Pulau Pinang ramai geng-geng Salafi. Depa, sebab itu pusat depa. Dan Perlis pun sebab raja dah terima pengaruh kaum muda ini. Cuma apa saya nak ceritakan bahawa kaum muda ini, mereka lagi senang nak menulis, mereka lagi senang nak berorganisasi di tempat yang tiada raja. Sebab kita kena tahu raja ini, dia ketua agama dan ada istiadat. Jadi bila dia dilihat pengaruh itu mampu menyekat dia, maka dia halang benda itu. Dan bukan raja je buat demikian. Kita lihat pengaruh ulama-ulama kaum tua juga membuat demikian. Kerana kita kena tahu kaum muda ini bukan menyerang politik. Apabila mereka menyerang politik, baguslah kita membentuk masyarakat yang lebih kritis. Akan tetapi mereka juga mengkritik amalan-amalan keagamaan orang Melayu itu sendiri, yang tahlil, maulid dan semua amalan-amalan yang diamalkan oleh orang Melayu tadi juga mereka tentang. Oleh sebab itu raja dan mufti sama-sama cuba nak sekat kaum muda ini. Saat now saya bateri nak habis jap, kena charge jap. Jadi itu yang kita nampak, golongan kaum muda ini mereka lebih mudah, depa lebih apa nama, depa lebih mudah untuk menyebarkan pegangan depa di kawasan yang tiada raja. Dan benda ini bukan sahaja berlaku di tanah Melayu, di Sumatera Timur pun, di tempat Belanda pun kita tengok tempat yang jauh pada pengaruh raja lagi senang geng-geng ni nak sebarkan pendapat mereka. Sebagai contoh, gerakan pembaharuan Muhammadiyah. Muhammadiyah ini samalah seperti kaum muda, tapi kita ni, kaum muda kita ni tak terlalu berorganisasi yang besar. Kita tak lebih sistematik. Muhammadiyah, mereka lebih bersistematik. Mereka sampai boleh tubuh hospital, lebih tubuh universiti, semua di bawah pengaruh mereka. Mereka lagi berorganisasi. Dan Muhammadiyah ditubuh oleh Kiai Ahmad Dahlan, seingat saya nama dia. Dia samalah, dia nak lawan pemikiran feudal, dan dia juga nak melawan tradisi-tradisi masyarakat, amal-amal yang dianggap dia bid'ah. Jadi Muhammadiyah mendapat tekanan daripada politik-politik raja. Tetapi di Sumatera Timur, di kawasan Medan yang agak jauh daripada kawalan raja, Muhammadiyah lagi senang nak menyebarkan pemikiran mereka. Kerana Medan ini sama je seperti Singapura dan Pulau Pinang, dianggap kota kosmopolitan yang mempunyai 76,000 penduduk. Dan Medan ini di tempat orang Melayu asalnya, tapi dia kosmopolitan, dia terlalu ramai orang Jawa, macam-macam kat tempat itu. Sampai tergugat lah ekonomi orang Melayu. Dan orang Melayu memang gitu, bila pendatang-pendatang luar datang, memang mereka akan dah hadapi masalah ini. Bukan sahaja di tanah Melayu, di Indonesia pun mereka selalu kena tekan dengan ekonomi. Kita tak faham apa punca dah. Itu kena kaji lah. Okay.
Jadi gerakan kesedaran Islam ini, Muhammadiyah ini, dia lebih nak melawan mubalik Kristian. Sebab mubalik Kristian ini, kalau kita kaji, depa tak kisah, depa takkan ajar hampa sangat isu Trinity lah, Son of God semua, depa tak ajar mendalam. Depa akan tolong hampa, depa akan bagi hampa macam-macam, depa akan tunjuk kasih sayang pada hampa. Jadi hampa pun akan tertarik dengan Kristian. Jadi Muhammadiyah, dia cuba nak melawan mubalik Kristian dengan style yang sama, iaitu kita tolong semua orang susah supaya orang-orang susah ini lebih kuat Islam dia. Dan seperti yang saya cerita, semangat Islam yang kuat, lebih kuat di negeri-negeri tanpa pengaruh sultan ini diakui oleh Geertz nama dia. Dalam buku Peddlers and Prince dalam halaman 150, dia menyatakan ketaatan lebih kuat, hebat dan suci terhadap semangat ajaran Islam yang sebenar tampaknya wujud dalam persekitaran ekonomi yang rancak. Ini dia nak cerita pasal Singapura. Yang mana Singapura tak ada raja, maka perkembangan intelektual Islam lagi berkembang di kawasan sana. Baiklah, apabila kita dah cerita semua, hari ni jangan risau, saya akan cerita secara ringkas saja. Kita akan habis cepat, semua pun nak buat solat tarawih. And semua pun tak larat, kita akan habis cepat. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah Melayu dalam mengatasi perkara ini? Jadi pemerintah Melayu dia sedar ini adalah ancaman, maka mereka berusaha untuk mengawal dan menunjuk kekuatan mereka sebagai pemimpin Islam. Jadi bila tengok buku-buku tersebar, mereka geng-geng mufti semua cuba nak sekat bahan-bahan agama dan ada yang di-ban. Dan kita lihat benda ni berlaku je sekarang. Orang-orang yang berpemikiran seperti kaum muda ini selalu senang kena ban. Tetapi mereka juga berusaha mewujudkan biokrasi agama dan melantik kadi dan pegawai-pegawai pilihan mereka sendiri. Dan golongan-golongan pemerintah Melayu ini, bila dia sedar orang dah mula sibuk cerita pasal syariah, orang sebut cerita pasal Islam, maka mereka pula nak tunjuk yang mereka ni mengutamakan syariah. Ini kesan dia. Sebab kesedaran masyarakat ini menyebabkan pemerintah rasa dia pun kena berubah. Yang mana ketika itu penulisan istana lebih menitik beratkan ketaatan kepada Allah bagi seorang pemerintah. Dan Sultan juga cuba nak menunjukkan diri dia, mengajak rakyat untuk belajar agama dan berbuat baik. Perubahan-perubahan juga mula berlaku, yang mana amalan menghias kubur bercorak Hindu Buddha pun dihapuskan. Corak-corak kain yang ada binatang, burung, gambar pun dah mula ganti yang simbol Islam. Hatta masjid kita pun, masjid kita asal tak ada kubah bawang. Kubah, hampa tengok kubah-kubah macam bawang tak ada. Kita lebih bentuk piramid. Hampa cuba check masjid-masjid di Melaka, bentuk macam piramid. Saya bukan orang seni, saya tak dapat nak describe. Tapi tak ada bentuk-bentuk kubah tu. Jadi pengaruh ini buat orang pun nak masjid macam kubah. Jadi pengaruh-pengaruh Arab tu dah mula datang dengan kuat. Maka perubahan-perubahan ini menyebabkan Wilkinson dalam Malay Customs and Belief berkata orang peribumi di Semenanjung semakin kurang Melayu dan lebih kepada Musulman. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahawa pengaruh idea reformasi Islam yang dibawa di Mesir mendapat perhatian oleh orang-orang Melayu yang belajar di sana. Mereka pergi bawa pula ke tanah Melayu. Dan kita lihat orang-orang ini, mereka sebenarnya cuba memberikan keyakinan kepada orang Melayu supaya jangan terlalu tunduk, jangan terlalu bergantung pada orang atas. Orang atas boleh buat apa sahaja. Kita kena berani bersifat kritis. Dan disebabkan golongan ini, kesedaran Islam juga raja mula nak menjadi seperti Islam. Walaupun golongan ini bagus dari segi politik, tapi dari segi keislaman, dari segi adat, dari segi amalan tahlil, ini yang menimbulkan perdebatan yang besar. Kita lihat perdebatan kaum tua dengan isu tahlil, maulid Nabi, sifat Allah dan sebagainya. Jadi dari segi politik memang bagus. Dari segi agama ni, ni ke hampa kena bincang dengan ustaz-ustaz. Saya bukan ustaz. Cuma apa yang menarik saya nak nampak, hampa perasan tak bila kita baca sejarah ni, raja-raja bila dia mula melihat orang membangkit Islam, mereka pula nak tunjukkan Islam. Saya terkenang dengan satu revolusi Iran. Yang mana revolusi Iran, walaupun saya tahu rata-rata masyarakat Melayu sekarang tak suka Iran sebab mereka Syiah, tapi kita tak boleh tolak hakikat
bahawasanya revolusi Iran ni memberi keharapan pada geng-geng Islamis. Sebab mereka nampak kejayaan Khomeini melawan Raja Iran tu, rupanya kita boleh membuat revolusi menegakkan apa orang panggil negara Islam. Maka bila benda ini berlaku, orang-orang PAS banyak terpengaruh, mereka mula nak menyemarakkan gerakan Islam. Kita cuba kaitkan dulu Dan orang yang memerintah pada zaman itu adalah Mahathir, Tun Dr. Mahathir. Mahathir, dia sedar kalau dia tak buat sesuatu, mungkin PAS boleh buat revolution first. Yang kedua, mungkin orang Melayu akan terpengaruh dengan PAS, tolak UMNO. Lagipun masa tu ramai dah mula anggap UMNO ni kapiak. Mereka dah buat amanat hadiah awang apa. Itu jangan tanya saya bab ni Tapi itu pendapat orang lah. Tapi itu kerisauan Tun Dr. Mahathir. Maka sama seperti Raja Melayu, Tun Dr. Mahathir yang kita tahu dia tu pun sebenarnya sekular. Dia cuba nak menunjukkan Malaysia ini negara Islam. Kesedaran pada 80-an itu. Yang mana ketika itu dia mula memperkenalkan sistem bank Islam. Dia mula memastikan tempat-tempat ibadat Islam ada di tempat-tempat perkhidmatan awam. Dan dia menggunakan Anwar Ibrahim. Jadi kita lihat Raja dan Mahathir ni semuanya cara dia sama. Dia tak nak melawan sangat, tapi dia cuba menerima benda itu dan buat mengikut kesesuaian dia. Seperti kita Malaysia, asalnya semua anggap sekular. Tunku Abdul Rahman berapa kali tegaskan kita ni walaupun Islam agama rasmi, tapi kita negara sekular. Tapi Mahathir dalam melawan revolusi Islam itu, dia mengislamisasikan Malaysia dan dia dengan berani cakap Malaysia ini negara Islam. Jadi itu yang boleh saya dapat. Dan kesimpulan dia, saya nak kata, kita ni memang ramai adalah, terutamanya orang-orang kiri sini page kiri, tak suka dengan orang elit feudal. Tetapi kita kena sedar, untuk menjatuhkan feudal, orang-orang seperti itu di Melayu adalah mustahil. Pertama, undang-undang memang kuat lah. Yang kedua adalah orang Melayu 3 perkara jangan kita main. British sedar, iaitu bangsa, agama, raja. Jadi kalau kita nak berjuang, kita cerita pasal apa-apa pun, kalau kita nak mengkritik, nak menjatuhkan raja ke, kita nak menjatuhkan feudal ni, orang Melayu takkan terima. Jadi saya merasakan adalah lebih baik kita membiarkan sahaja mereka, tetapi kita lebih kritis. Kita lihat kaum muda, mereka tak berjaya membentuk kaum sistem yang lebih demokrasi ke apa. Sekurang-kurangnya mereka memberi kesedaran kepada orang-orang elit ini untuk melakukan sesuatu kepada rakyat. Untuk menjatuhkan sistem feudal raja semua tak boleh. Kita susah nak buat. Orang Melayu dah berpegang. Orang Melayu tak boleh main raja dia. Ya, saya lihat orang-orang libertad semua ni, semua nak jatuhkan raja. Saya lihat mereka ni lebih kepada utopia. Kerana mereka kena sedar, usaha nak menyedarkan orang dekat atas sikap elit ni bukan sekarang je. Semenjak daripada awal nasionalisme Melayu, geng-geng radikal kiri, mereka saya rasa dah cuba sehabis baik untuk sedarkan orang Melayu di atas sikap zalim orang-orang feudal ini. Begitu juga awal lagi Munshi Abdullah, dia cuba tulis nak bongkar apa yang feudal ini buat. Tapi adakah orang Melayu berubah? Orang Melayu tak berubah. Bahkan orang-orang kiri itu last mereka terpaksa terima raja. Jadi maksud saya nak ceritakan di sini adalah, dalam nak mengubah pemikiran Melayu, kita nak mengharapkan orang Melayu hapuskan semua, tak, mustahil, takkan berlaku. Tapi apa yang boleh kita buat adalah kita menekan orang-orang atas itu supaya berkhidmat kepada kita. Seperti contoh isu monetarian bank. Kita lihat mana masyarakat semua mengkritik, masyarakat menulis analisis. Jadi kerajaan pun terpaksa akur kepada kita. Jadi itulah perjuangan saya nak buat. Kerana ramai tuduh saya ni tak suka raja semua. Saya bukan. Saya tak suka kita membuta tuli. Apabila mereka buat salah, kita kena sama-sama tekan mereka agar mereka tidak melampaui batas. Jadi sekian itu saja. Seperti saya janji, hari ini sekejap saja. Saya berharap apa yang saya cerita ini mampu memberi kefahaman. Jadi sebelum saya tutup, ada apa-apa jenis soalan? Saya paling takut buat soalan lah. Jadi kalau saya tak tahu nak jawab, saya akan cakap saya tak tahulah. Sebab kita ni bila kita tahu nak jawab soalan, kita jangan mencuba jawab, nanti nampak lagi bodoh. Jadi sebelum saya tutup program ini, ada apa-apa soalan? Boleh tulis soalan. Kalau saya tahu, saya jawab. Kalau saya tak tahu, dua benda saya buat. Saya akan cakap saya tak tahu, ataupun nak jaga malu, saya akan buat, saya tak nampak komen tu. Saya akan buat tak nampak.
Jadi ada apa-apa soalan? Sebelum saya tutup program ini, seperti saya janji sekejap je. Walaupun sekejap, saya rasa isi semua dapat kot. Jadi kita boleh belilah buku-buku. Kita kena beli buku-buku berkenaan isu ini. Ada buku politik Al-Imam, saya lupa siapa penulis dia. Profesor Ahmad Adam pun ada tulis Melayu Radikal. Semua ada berbincang isu ini. Kita akan lebih memahami. Jadi apa yang saya nak cerita ni, saya nak cerita apa yang mereka tentang, yang secara umum. Jadi ada apa-apa persoalan sebelum saya tutup benda ini? Kalau tak ada soalan, lega lah saya. Tak payah saya fikir. Sebab saya bentang ni pun saya dah prepare. Jadi ada apa-apa persoalan? Sama-sama kita boleh bertukar pendapat. Kalau tak setuju, kita boleh berbincang. Saya terbuka dengan segala kritikan ataupun segala perbincangan. Kerana bagus lah bila persoalan ni banyak. Bila banyak soalan, makin banyak perbincangan. Jadi sebelum saya tutup, ada apa persoalan? Saya kira kalau 10-20 tak ada soalan, maka saya tutup je lah. Jadi saya beri masa untuk siapa tulis. Apa faktor utama bangkitnya revolusi Iran? Okey. Faktor utama revolusi Iran, pertama, masyarakat dah muak dengan Shah Pahlavi tu, iaitu dia terlalu bermewah. Dia terlalu bermewah, hidup mewah-mewah. Jadi kita kena faham, kita guna Syiah ke, kita guna Melayu ke, akar daripada semua ni ekonomi je sebenarnya. Karl Marx ni cerita. Saya sebut Karl Marx ni saya rasa mungkin orang kubur boleh suka kot kan. Saya sebut Karl Marx. Dia sebut sejarah ni digerakkan oleh ekonomi. Walaupun Khomeini guna wilayatul faqih, semua kita kena faham orang Iran sakit hati melihat perbezaan yang terlalu besar sosial antara elit dan rakyat-rakyat mereka. Harap menjawab soalan. Yang keempat, cadangan penambahbaikan kritis dalam perubahan pemikiran bangsa ini. Cadangan saya adalah kita kena berani terima kritikan. Itulah. Kita kena faham kritikan tu ada dua. Pertama, orang kritik dia nak cari penyelesaian. Yang kedua, orang dia kritik memang dia nak hina. Jadi orang nak cari penyelesaian, kita tak boleh nak halang dia. Dan kita pun kena sama-sama cari penyelesaian atas isu ini. Saya tak kata kita tak boleh puji bangsa Melayu. Kita kena sedar, semua bangsa, Melayu, Cina, India, dia ada kekuatan dia, dia ada kelemahan dia. Jadi apa yang kita buat, kita cerita kekuatan mereka supaya kita contohi kekuatan mereka. Sebagai contoh, sikap Melaka yang sangat terbuka, kota kosmopolitan. Kita tahu Sultan Melaka, orang Melaka sangat terbuka dengan perdagangan bebas semuanya. Itu semangat toleransi, itu orang Melayu kena ambil. Itu contoh kegemilangan Melaka kan. Sebagai contoh, sikap orang Melayu yang suka taat membutuh tuli. Kita ambil pengajaran. Kita tak perlulah buat propaganda nak jatuhkan raja ke apa. Saya rasa itu utopia je. Cuma kita kritik mana yang perlu kritik, kita tekan mereka supaya mereka ikut kita. Itu saja. Muhammad Nur Hanafi, bagaimana untuk lebih kritis untuk beri kesedaran anak bangsa? Macam mana nak kritis, jangan sembunyikan sejarah. Kita semua kena terbuka dengan perbahasan-perbahasan sejarah. Dan saya lihat ada beberapa tokoh yang cuba nak menyedarkan orang Melayu, antaranya Ahmad Muziru. Saya ada hadir dia punya program semalam melalui Skype. Dia ada cuba nak membongkar hikayat-hikayat Melayu berkenaan sikap kekejaman itu. Jadi itu yang perlu kita buat. Hikayat-hikayat ini, kalau kita membaca dengan matlamat, dia akan seronok. Kalau kita cuba nak melihat apa yang dicerita hikayat, apa kelemahan-kelemahan kita melalui hikayat, maka saya rasa itu perlu dilakukan. Saya tak rasa kita kena tinggal hikayat. Kerana hikayat inilah yang kita ada untuk mengetahui sosial orang Melayu itu sendiri. Jadi untuk lebih kritis kesedaran anak bangsa, saya rasa kita kena berani mengaku. Apa-apa sahaja orang kritik, kita kena mudah terima. Dan kita juga kena fikir apa penyelesaian je. Kalau kritik tak ada penyelesaian, tak loop juga, tak jalan juga. Okey? Ada apa-apa soalan lagi? Ada apa-apa soalan? Satu lagi berkaitan kritis. Pentingnya sejarah ini dalam kritisan bangsa. Kerana hampa kena faham, sejarah Melayu ni tak pernah berubah. Politik Melayu ni tak pernah berubah. Hampa duk fikir Cina, India, orang-orang di zaman 20-an, orang-orang di zaman 20-an dah start dah cerita gitu. Kan? Tan Melaka,
Ahmad Bostamam, Burhanuddin Helmi, Abdullah Munshi Abdullah, depa dah cerita dah. Depa tengok orang Cina dah makin banyak ambil tanah kita. Macam mana orang Melayu ni? Maknanya isu daripada 20-an sampai 2020 masih sama. Jadi kita kena kaji balik sejarah nak faham. Begitu juga kita tengok orang-orang rasuah dan sebagainya. Orang-orang rasuah, orang-orang yang buat Alibaba ni, kita boleh kait dengan sejarah juga. Kita tengok contoh pembesar-pembesar Melayu. Kan Alibaba kan Melayu pegang lesen, Cina buat kerja kan. Pembesar-pembesar Melayu, mereka pun lagi suka pedagang asing datang tempat mereka daripada masyarakat bawah mereka sendiri. Nampak sama tak? Dan kita lihat contoh urusan-urusan ekonomi banyak diberikan kepada pembesar-pembesar. Roh feudal itu ada. Kita lihat zaman Mahathir, banyak kroni-kroni sesama depa saja dapat projek. Nampak? Untuk lebih kritis, kita kena guna sejarah, kita kena cari akar dia. Saya harap menjawab soalan lah. Untuk lebih kritis, buka balik sejarah, baca buku. Jadi ada apa-apa persoalan sebelum saya tutup? Saya rasa saya kalau ada persoalan tulis saja di sini. 10:22 saya akan tutup lah. Jadi ada apa-apa persoalan sebelum kita semua boleh sambung tarawih lah. Semua boleh buat hal masing-masing. Saya harap apa yang saya cerita ini dapat difahami lah. Saya tulis ni bukan untuk mengkritik apa-apa raja. Saya nak cerita pemikiran orang seperti itu. Kerana bab-bab nak memberi pandangan sendiri tu semua biar orang pakar-pakar lah. Orang seperti saya hanya cuba nak mengupas sejarah dan biar kita fikir. Blok Mahathir dan Blok UMNO adalah neo-feudal. Apa pandangan anda PRU 15 nanti? Bagaimana masyarakat rakyat? Oi, tanya politik. Tanya politik. Saya nak tanya sikit. Orang Melayu pada PRU ke-14, ada mereka dah mula sedar dah isu feudal ini. Orang Melayu dah sedar dah orang UMNO buat feudal rasuah sama depa. Oleh sebab itu mereka nak cari parti alternatif. Orang Melayu dah cuba nak keluar daripada kongkongan UMNO pada PRU ke-14. Masalahnya saya nak tengok apa hasilnya. Depa PH dah diberi peluang untuk memberikan Melayu yang baru. PH dah diberi peluang untuk membuktikan satu sistem yang baru untuk orang Melayu, tapi mereka gagal. Ditambahkan lagi dengan PH dengan DAP yang terlalu gelojoh, yang terlalu mengancam orang Melayu. Atas sikap PH yang tidak bijak dalam menangani orang Melayu, sekarang ni semuanya haprak. Sampai sikap DAP yang terlalu menakutkan orang Melayu dan ekonomi yang jalankan PH yang teruk, orang Melayu dah terpekiak dalam otak mereka. Mereka terpekiak, aku undi PH, aku takut DAP. Aku takut DAP. Tapi aku tak suka dengan orang feudal. Tapi orang Melayu akan fikir, baik aku undi orang feudal, biarlah aku kena bodoh asal tak dengan DAP. Sebab kegagalan PH dalam memberikan wacana dan perjuangan yang baru kepada orang Melayu. Jadi saya rasa orang Melayu buat masa ini mungkin akan lebih reda lah dengan feudal. Saya rasa mereka akan lebih reda. Sebab mereka rasa hang buat rasuah macam mana pun, hang jangan ganggu ketuanan Melayu. Itu orang Melayu pemikiran sekarang saya nampak. Jadi tak tahulah saya nak buat macam mana. Kita orang Melayu ni macam dah tak ada pilihan. Nak PPH takut dengan DAP, dan PH pun bukan bagus sangat pun, banyak isu ekonomi teruk semua kan. Itu boleh tanya, biasa Ali ada kawan-kawan pakar ekonomi seperti Abdul Jalil lah, boleh ada kupas. Nak UMNO banyak rasuah, banyak geng-geng feudal, pro-feudal ini. Tapi apa yang mereka boleh buat? Dua-dua sepik mereka. Tapi mereka antara dua tu, mereka lagi rela lah dengan feudal kot saya rasa. Jadi saya rasa apa yang kita kena buat adalah kita kena cuba menekan orang atas itu. Kita kena berani. Tak kira lah UMNO, PH, kita kena berani mengkritik apa sahaja rasuah, dan sikap menguntungkan orang atasan kita kena berani kritik supaya mereka lebih takut. Kerana kita kena faham demokrasi ini bergantung pada undi. Kalau kita menunjukkan semangat bersuara, mereka akan ikut kita. Seperti isu Monetary Bank sedang membuktikannya. Dan saya harap mendapat menjawab soalan lah. Jadi ada apa-apa soalan lagi?
Tak ada soalan, saya rasa saya boleh tutup lah kot. Ada soalan lagi? Boleh kemukakan sebelum saya tutup? Kalau tak ada, saya tutup sajalah. Saya berharap topik ini mampu memberi kefahaman kita lah atas pertembungan antara kelompok Islam dan politik kerajaan Melayu, dan kita pun kena sentiasa bersifat kritis terhadap sejarah kita dan orang politik kita. Kita jangan mudah tertipu dengan slogan Melayu Islam semua tu. Kita tengok dulu apa mereka bawa. Kalau apa mereka bawa menguntungkan rakyat, menguntungkan orang bawah, kita sokong. Kalau apa mereka bawa merugikan orang bawah, orang rakyat, kita tentang habis-habisan, kita tentang sehingga mereka terpaksa ikut. Kerana kita kena faham sistem demokrasi, mereka memang akan risau kalau semua rakyat bersatu tolak mereka. Jadi mereka akan buat apa saja untuk menggembirakan hati rakyat. Itulah demokrasi. Walaupun oh ya Allah, jatuh pula lah. Ada apa-apa lagi persoalan? Saya rasa tak ada soalan aku ni. Jadi kalau ada soalan yang saya tak sempat baca, nanti saya baca, saya akan jawab. Jadi saya rasa dah cukup saja untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.